kita bicara hari ini adalah tentang puasa. Puasa la'allakum tattaqun. Tujuan Allah bagi kita puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Dan Allah pula membantu kita untuk jadi takwa. Bulan Ramadan itu memang bulan takwa. Memang semua orang jadi takwa. Orang yang orang Islam lah ya, orang Islam yang dulu tak semayang, mungkin bila masuk bulan Ramadan terdetik hatinya nak semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil ulama'il muslimin al-amilin wa khususan ala hadha al-musannif syai'u lidalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi pagi ini alhamdulillah kita dapatkan kesyukuran kepada Allah SWT dapat kita masuk menjejak kaki kita, diri kita, jiwa kita ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mungkin ada teman-teman kita, kawan-kawan kita tak sempat jumpa Ramadan, ya. Allah ambil dia bertemu dengan Allah SWT. Kita pula menunggu giliran. Kalau kita mati dalam bulan Ramadan ni bagus juga, ya. Sebab dalam bulan Ramadan ni lidah kita sentiasa basah dengan zikrullah. Saya tengok di masjid ni ramai orang pegang tasbih. Saya pun baru berjinak-jinak dengan tasbih ni, ya. Tasbih ni bagus, ya. Bila kita pegang tasbih, automatik hati kita akan kata Allah, 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 Allah. Betul, ya? Adakah pernah pegang tasbih Istaghfirullah, istaghfirullah, istaghfirullah? Tak ada kan? Mesti Allah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Jadi amalkan, ya. Walaupun ada orang kata bid'ah ke apa ke, peduli dia. Masjid kita ni pun alhamdulillah baca Quran, lepas Quran kita baca salawat. Salawat ni pun ada yang kata bid'ah juga. Susah kita, semua bid'ah. Pedulilah, ya. Memang bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Pada kita bid'ah tu bukan satu. Pada mereka bid'ah tu semuanya sesat, masuk neraka. Pada kita ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Kalau ikut Izzuddin Abdul Salam, bid'ah tu ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunat, dan bid'ah harus. Masjid kita ni
kalau ikut Rasulullah, hadis sahih, ya, Rasulullah tidak suka masjid dihias. Rasulullah SAW kata demikian. Kalau kita amal hadis ni, apa yang kita buat kat masjid kita ni bid'ah. Dengar sampai habis, jangan tidur. Nanti orang kata pula Ustaz Osman kata bid'ah. Dengar sampai habis. Kalau ikut Rasulullah, bid'ah. Rasulullah tak suka pun. Tetapi hari ini, kalau orang tanya saya, masjid diindah, cantik-cantik, lawa-lawa macam ni, bukan lagi sekadar hukum sunat, wajib. Kalaulah kita buat masjid kita ni macam Tamar Rasulullah, buat pelepah tamar, dia punya tiang pokok tamar, dia punya atap pelepah tamar, dia punya lantai pasir. Agak-agak ada tak tuan-tuan datang masjid macam tu? Yang datang pagi ni datang tak? Mampu tak datang. Ambil aku cari yang ada aircon. Itulah tujuannya kita cantik-cantik ke masjid. Kalau ikut tu bercanggah dengan hadis Nabi. Tetapi tu kena belajar fiqhul waqi', fiqh reality. Realitinya kalau masjid macam tu orang tak pergi dah. Masjid indah cantik-cantik ni orang datang. Ada aircon lagi, tak ada orang datang. Cuba aircon di sana rosak belakang tu, muslimat mampu tak datang. Tak datang dia. Di belakang aircon mati, tak ada. Jadi artinya menghias masjid sekarang, Nabi kata tak boleh, tapi realiti mengatakan wajib. Tak ada aircon, tak ada cantik-cantik ni, orang tak datang masjid. Betul tak? Tuan-tuan ni diamnya macam tak setuju dengan saya. Setuju jadi menghias masjid sekarang ni wajib. Bukan makruh lagi. Zaman dulu, zaman Rasulullah makruh. Menghias masjid adalah wajib. Jadi ada benda yang berubah. Taghayyurul ahkami bitaghayyuril zaman wal ahwal. Berubah hukum dengan berubahnya masa dan berubahnya tempat. Berubah hukum. Okey, tajuk kita tak masuk lagi ya. Hari ni tak apa kan, 2 jam tak apa kan, kuliah subuh. Hari pertama ni semangat, boleh. Biasa 45 minit ya, 1 jam insyaAllah. Okey, kita bicara hari ni adalah tentang puasa. Puasa la'allakum tattaqun. Tujuan Allah bagi kita puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Dan Allah pula membantu kita untuk jadi takwa. Bulan Ramadan itu memang bulan takwa. Memang semua orang jadi takwa. Orang yang orang Islam lah ya, orang Islam yang dulu tak semayang, mungkin bila masuk bulan Ramadan terdetik hatinya nak semayang. Kalau dulu tak kurang pergi masjid, masuk Ramadan terdetik hatinya nak pergi masjid. Kalau muslimat dulu tak bertudung, bulan Ramadan terdetik hatinya nak pakai tudung. Tapi kena azam lah nak berubah bulan Ramadan ni, teruskan sampai keluar bulan Ramadan. Jangan berubah pula habis Ramadan buang tudung pula. Itu tak betul lah. Bulan ini memang Allah bantu kita untuk takwa. Sebab Tuhan kata la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bila Allah suruh kita ni bercita-cita, berusaha untuk takwa, maka Allah akan bantu kita dengan Allah jadikan bulan ni bulan takwa. Takwa lah tu ya. Dalam bulan Ramadan ni semua kita dah makan ihsan. Kan Jibril tanya, Jibril merupakan diri dia seorang lelaki jumpa Rasulullah, apa di iman? Nabi jawab rukun iman. Apa di Islam? Nabi jawab rukun Islam.
Apa di ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau sembah Allah macam kau nampak Allah, walaupun kau tak nampak Allah, Allah nampak engkau. Ini semua cukup berlaku dalam bulan Ramadan kepada semua orang Islam tanpa kecuali. Semua kita ni rasa Tuhan tengok kita. Dalam bulan lain mungkin kita kurang. Dalam bulan ni kumur-kumur. Rasa-rasa kalau nak telan setitik dua tu boleh. Tapi kita buat tak? Tak ada kita buat. Kenapa kita tak buat? Bukan orang tahu pun. Tak imam tak tahu. Bini kita pun tak tahu. Pagi-pagi ni tiga orang lain tidur lepas subuh ni, kita pun masuk ke dapur. Tengok ada lagi makan sahur. Boleh kita makan. Tapi kita tak buat. Kenapa tak buat? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sebab merasakan Allah tengok kita. Kita tak buat perkara membatalkan puasa. Sebab kita rasa Allah tengok kita. Sebab itu kita semua boleh menjadi insan yang bertakwa. Boleh, semua boleh. Sebab Allah bantu kita. Dalam bulan lain kalau kita puasa mungkin datang riak. Dalam bulan ni tak siapa yang riak pun. Nak riak apa? Semua orang puasa. Tak ada. Tarawih, semayang banyak-banyak, tak ada rasa riak. Sebab semua orang buat. Buatlah banyak-banyak. Buat depan orang banyak-banyak, tak ada masalah. Baca Quran, baca banyak-banyak depan orang, tak ada salah. Tak ada timbul saya tak nampak riak pula Ustaz. Tak ada. Semua baca Quran dalam bulan Ramadan. Ni la'allakum tattaqun. Maka takwa ni pula ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Sebagaimana puasa juga. Puasa ni ulama tasawuf, khususnya Imam Al-Ghazali rahimahullah, membagikan puasa tu kepada, ada puasa namanya puasa al-awam, puasa orang kebanyakan. Ini memang kita capai lah. Semua orang kita capai puasa ni. Tapi rasanya puasa kita dah meningkat pada tahun-tahun lalu, iaitu puasa al-khusus. Dan tahun ni kita nak capai puasa kita ialah khususul khusus. Atas daripada khusus lagi, khususul khusus, istimewa. Kalau khusus tu orang istimewa, bukan istimewa cacat ya, maksudnya puasa ya, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Khususul khusus yang dalam istimewa tu teristimewa daripada orang yang tidak istimewa. Itu puasa yang kita nak capai. Puasa al-awam, dia cuma tahan makan, tahan minum, tahan hubungan kelamin, dan tahan diri daripada perkara-perkara membatalkan puasa. Itu pun setiap gaya terbuat juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa awam ni sebenarnya peringkat anak-anak kita puasa. Kalau kita puasa al-awam, macam puasa anak-anak kita lah. Tahan tak makan, tahan tak minum, sikit-sikit tengok jam, sikit-sikit tengok puasa. Petang-petang pergi bazar Ramadan, semua nak dibeli. Itu puasa al-awam. Puasa al-awam yang sepatutnya kita tak tinggalkan maqam ni, tinggalkan puasa jenis macam ni. Dah puluh tahun dah kita puasa. Maka puasa, tingkatkan puasa al-khusus. Apa dia puasa al-khusus? Dia bukan setakat makan, tahan minum, tahan buang kelamin, tahan perkara membatalkan puasa, dan juga tahan panca indera. Ini baru puasa al-khusus. Tahan mata tak melihat perkara yang melalaikan,
perkara makruh pun kita tahan, apatah lagi perkara yang haram. Lepas tu tahan apa lagi? Jadi mata ni untuk apa? Mata ni gunakan untuk ambil mazhab. Tangan gunakan ambil mazhab, mata guna untuk tengok mazhab, mulut gunakan untuk baca Quran. Itulah gunanya Allah jadikan macam itu dah. Jadi orang puasa, kalau dia puasa tapi mata dia perlu lepaskan gitu je, sambil-sambil tunggu Ramadan, tengok cerita Induk Setan, Syekh Ruhan dengan si Kojol. Hindustan berapa jam? Berapa jam satu filem? Saja tak jawab ya. Jawab kan kena perangkap lah ya. Hindustan berapa jam? Setahu saya lah ya. Dulu kan kecil-kecil dia tengok Hindustan ni 3 tahun, 3 jam 3 jam 3 jam kan. Kalau kita puasa berapa jam? Tengok 5 filem Hindustan habis lah. Sedar-sedar buka Ramadan, berbuka ya, daripada pagi tu. Betul makan, dia tak makan, betul dia tak minum, tapi matanya tengok filem yang melalaikan, maka tak ada puasa mata dia. Mata dia tak puasa. Ini kata puasa awam. Makan memang tak makan, minum memang tak minum, buang kelamin memang tak buat, tapi tengok mata. Itu sebagai contoh lah. Tengok benda-benda yang melalaikan, tengok benda-benda yang dibenci, apatah lagi benda-benda yang diharamkan. Ini kita kena meningkatkan puasa kita. Rasanya kita dah capai pada sesi-sesi lalu ya. Tahun-tahun lepas 2 tahun lepas yang tak dapat kita tunaikan, mungkinlah di setengah-setengah tempat tak dapat kita bertarawih kerana keluasan masjid surau terbatas. Tapi boleh buat kat rumah, tarawih kat rumah, cuma tarawih berjamaah di masjid kurang kan. Cuma mungkinlah bertadarus kurang ya, kita tak boleh, tapi kita boleh bertadarus di rumah. Mata kita dapat dah jaga. Selain mata kita kena jaga apa dia? Mulut kita. Mulut ni cakap benda-benda yang lagha, benda-benda yang sia-sia, yang tak ada manfaat ya. Bahkan benda-benda yang haram. Maka artinya mulut kita tak puasa. Arti makan, mulut kita puasa daripada makan. Tapi kalimah-kalimah yang kita tuturkan, apatah lagi kalau mengumpat ya. Nabi bersabda, khamsun yuftirna as-sa'im, ada 5 perkara yang boleh membatalkan puasa. Al-kadhibu wal-ghibah wan-namimah. Al-kadhib, bohong. Bohong tu batal puasa. Pada fiqh tak batal, pada tasawuf batal. Kita ni kalau apa saja dalam ibadat kita, ada rukun yang zahir, ada rukun yang batin. Kalau sembahyang rukun yang zahir 13. Berdiri, niat, Fatihah, rukun, i'tidal, sujud sampailah salam. Ada 13 rukun. Tetapi rukunnya yang batin, ta'zim, mengagungkan Allah. Bila sembahyang terasa Allah Maha Besar, kita ni kedil. Tazallul, kita rasa hina depan Allah. Bila sujud, ya Allah, kita rendahkan diri, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Agung, hamba-Mu yang hina ini ya Allah. Itu namanya tazallul. Kemudian hudurul qalb, hadir hati. Bila sembahyang, hati kita pergi tempat lain, melancung. Isra' dan Mi'raj. Dia kata sembahyang tu Mi'raj lah. Saya pun Mi'raj lah. Habis shopping mall, rata kita pergi. Bila salam baru balik hati tu. Itu artinya sembahyang pada fiqh sah, tapi pada tasawuf tidak sah. Sebab hatinya tidak hadir. Tafahum li ma'na al-qira'ah, faham makna yang kita baca.
Itu kalau buat sembahyang lah. Seronok depan Tuhan bila duduk di taragub. Seronok depan Tuhan. Begitulah puasa. Kalau tak makan, tak minum, tak buang kelamin, tak masukkan satu ke dalam rongga terbuka, sah sembahyang itu, sah puasa itu pada fiqh. Tapi kalau matanya dilepaskan, mulutnya dilepaskan, telinga dilepaskan. Telinga untuk apa? Dengar benda-benda melarakan, melalaikan, muzik daripada pagi sampai ke malam. Ya? Hatta kalau nasyid sendiri pun, kalau daripada pagi sampai ke malam nasyid dia, itu pun lara juga. Ya? Telinga kita ni. Jadi dia makan, tak makan, minum memang tak minum, kelamin betul. Tapi telinga dilepaskan, mata dilepaskan, mulut dilepaskan. Maka pada ketika itu, pada fiqh sah puasa dia. Pada tasawuf tak sah. Ya? Kena dengar betul ya. Pada fiqh sah. Cuma tasawuf ni kita kena jaga hati. Bukan zahir saja. Rukun-rukunnya yang batin, yang orang tak tahu, Allah saja tahu. Yang zahir ni, makan minum ni orang nampak. Tapi yang dalam hati kita ni, mata kita ni, telinga kita ni, mulut kita ni, orang tak nampak. Allah nampak. Itu namanya, kalau kita nak meningkatkan puasa kita, puasa al-khusus. Puasa khusus. Tahun ni kita berazam tingkatkan puasa kita khususul khusus. Ini berat ni. Puasa khususul khusus ni confirm makam para nabi, confirm makam para rasul. Satu lagi ialah makam para awliya Allah, makam para wali. Bila kita kata para wali, janganlah kita kata bukan makam kita tu. Tak, kita ni tak nak jadi wali Allah. Wali Allah tu bukanlah boleh terbang. Mana sembahyang Ustaz? Ke Mekah. Ada para wali dia sembahyang ke Mekah. Tapi kalau sekarang ni berhati-hati ya. Ada ajaran tu hari Jumaat pun dia kuliah juga. Bila dekat nak masuk pukul 1 nak masuk Jumaat, dia kata okay, kuliah kita berhenti kejap, saya nak pergi sembahyang ke Mekah. Tok guru ni dia pun masuk bilik, tak lama tu habis jam 2 jam dia pun balik. Alhamdulillah saya berbalik dari Mekah, dari Madinah. Rasulullah yang salam kat kamu. Dah kita balik. Pada pendapat datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan ni, betul tak? Anak muridnya kata dia tak guru dia makam wali. Dia tak sembahyang Jumaat dekat Masjid Al-Falah ni. Dia sembahyang Jumaat dekat Mekah terus, ke Madinah terus. Habis pukul 2:30 dia pun balik. Buka pintu balik, saya dah habis dah sembahyang Jumaat. Apa pendapat tuan-tuan? Tolong jawab ya, tak ditanya kan tidur. Apa pendapat tuan-tuan? Betul tak ni? Muridnya kata makam wali ni. Dia sembahyang ke Mekah. Mana tu imam? Mana tu Nazir? Macam mana? Apa tu imam? Pendapat tu imam? Betul tak dia sembahyang kat Mekah? Betul tak? Tak nak jawab ya. Tidur jawab. Senang je jawab dia. Pukul 2:30 di Malaysia. Di Mekah pukul apa? Siapa yang biasa pergi Mekah? Buat umrah. 2:30 di Malaysia. Pukul berapa kat Mekah? Dia mendahului kita 6 jam ke ataupun kita mendahului dia? Mana? Tolong jawab. Itulah jawapannya. Mana mungkin dia boleh sembahyang balik 2:30 padahal di Mekah. Dah sudah ke belum? Kita dulu kan? Kita dulu 6 jam. Artinya sana baru pukul 6, 7 pagi.
Mana nak sahnya sembahyang? Mana nak sembahyang jemaahnya? Tapi orang boleh percaya. Orang boleh percaya Tok Gurunya ada ajaran apa? Perjalanan mimpi terakhir. Perempuan Tok Guru dia. Ya. Dah taubat dah, disuruh taubat. Tapi masih jalan dia punya ajaran ya. Jabatan Mufti panggil dia suruh taubat, dia taubat lah. Mereka ni ada pegawai kerajaan, letak jawatan, bungkus pakaian sekarang ni. Dia nak tunggu satu pintu gua terbuka, dia akan masuk pintu tu, akan sampai ke Palestin. Dia akan jadi tentera Imam Mahdi. Tuan-tuan boleh percaya tak? Dia tunggu masa je, masuk satu gua tu tak terbuka lagi, buka pintu gua tu, dia masuk sampai ke Palestin. Percaya ni, orang banyak bijak-bijak cerdik macam datuk-datuk tuan-tuan ni, percaya ni. Walhal nak pergi Palestin kena naik kapal terbang, gua mana yang boleh sampai ya? Tapi kalau dah dah sesat ni, benda macam itu pun boleh pakai ya? Yang logiknya tak boleh. Okey, itu cerita yang percaya kepada Tok Gurunya jadi wali lah. Sebenarnya kita semua ni wali Allah. Mudah aja jadi wali Allah. Tak payah terbang, tak payah pergi masjid kat Mekah Madinah sembahyang Jumaat, tak payah jalan atas air, tak payah terbang ke udara. Kalau itu ukuran wali, apa David apa tu yang Mak Saleh tu, itu lagi makam tinggi, bangunan pun dibelahnya ya. Kalau itu ukurannya, kalau David tu pakai serbannya saya, wali Allah. Nak wali Allah ni kita. Siapa dia wali Allah? Siapa yang buat benda-benda fardu dan diikuti dengan benda-benda sunat, itulah wali Allah ya. Ini dah bulan Ramadan ni, ambil kesempatan. Ambil kesempatan kita buat benda-benda fardu dan diikuti dengan benda-benda sunat. Semua kita boleh jadi wali Allah. Tak payahlah kita berangan nak jalan atas air, tak payah. Buat benda fardu, buat benda sunat, itulah wali Allah. La yazalu yataqarrabul abdu, tidaklah berterusan seorang hamba aku mendekatkan diri kepadaku dengan benda-benda fardu, kemudian dituruti dengan benda-benda sunat, maka pada ketika itu dia adalah wali aku, kata Allah SWT. Dia adalah kekasih aku. Man adali waliyan faqad azantu bil harb. Siapa yang memerangi wali aku umumkan perang kepada dia. Kalau kita dah jadi kekasih Allah, Allah sayang, malaikat sayang, semua makhluk sayang. Kalau masuk hutan pun ular tak berani patuh kita, rimau semua ke tepi kita. Ini wali Allah ni, kekasih Allah. Macam dia kekasih Allah, buat fardu, buat benda sunat, dan waktu yang paling luas, waktu yang paling banyak, paling canggih, yang Allah sediakan untuk kita bulan Ramadan. Buatlah apa-apa kebaikan, semua berganda-ganda. Buat benda sunat, pahala macam wajib. Kalau bulan lain, tuan-tuan sembahyang duha 4 rakaat ke, 8 rakaat ke, nak dibandingkan dengan 2 rakaat sembahyang subuh, takkan sama. Yang sunat banyak macam mana pun takkan sama dengan fardu. Tetapi dalam bulan Ramadan, kita buat sunat kalau 8 rakaat duha, artinya pahalanya macam sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Kalau kita buat duha 2 rakaat, pahalanya sama seperti sembahyang subuh. Kalau begitu yang wajib, yang fardu Allah gandakan kepada 70 kali. Arti kalau 2 rakaat kita sembahyang subuh bulan Ramadan ni, kita sembahyang tadi, maka pahalanya ialah 70 kali. Kalau 2 rakaat macam kita sembahyang 140 rakaat. Kali dengan 27 lagi, sebab kita berjamaah. Kalilah. Mana konten, mana berapa kira sekarang. Siapa ada kira 70 kali 2 kali dengan 27.
Saya pun tak terfikir, saya tak nak fikir sekarang ni. Tapi itulah banyaknya. Bayangkan kalau 17 rakaat sembahyang subuh sampai ke Isyak, 17 rakaat. Kali dengan 70 kali dengan 27 kalau kita berjamaah setiap waktu. Masya Allah. Sebab itu azam, azam banyakkan solat berjamaah dalam bulan Ramadan. Tarawih kalau kita 20 rakaat, biasa masjid 20 rakaat 20 pahala tarawih itu macam mana kita buat semayang fardu. Semayang fardu kita 17 ya. Ini ke 20. Bayangkan banyaknya. Pahala fardu 20 tu dapat pahala fardu. Kalau 8 lah dapat pahala fardu. Pahalanya macam pahala fardu. Walhal dalam bulan yang lain, banyak mana pun kita buat benda sunat takkan mencapai pahala fardu. Derma dalam bulan lain takkan mencapai pahala fardu. Tapi derma dalam bulan Ramadan mencapai pahala zakat, mencapai pahala fardu. Rebutlah. Ini kelebihan. Jadi merujuk balik kepada puasa al-khusus, bukan saja kita jaga makan, minum, buang kelamin, panca indera kita kena jaga. Mata, telinga, mulut, tangan. Untuk apa tangan? Capai mazhab, capai kitab hadis, pegang yang baik-baik. Kaki, buat apa kaki? Jangan pergi tempat-tempat yang dibenci, tempat-tempat menjebakkan diri kita kepada sebarang yang makruh. Bulan Ramadan banyak masa pergi shopping mall. Shopping mall banyak anak dara Cina, pakai mini sekerat je. Habislah pahala puasa kita. Tempat-tempat macam itu memang tidak berpotensi untuk meningkatkan pahala kita. Dia berpotensi untuk mengurangkan pahala kita. Kurangkan. Saja Ustaz nunggu waktu maghrib, lepak-lepak dekat shopping mall semua. Habislah pahala. Mata kita, mata ni yang banyak sangat ni yang tak sekawan. Kita pun sambil tunduk tu nampak juga, apalagi tak tunduk. Ini kita susah kan. Pandang depan belah, lurah. Pandang bawah melurah, pandang belakang melurah. Orang lelaki pun banyak lurah sekarang. Tolong jaga ya. Orang lelaki semayang jangan sampai terbelah tengah rukuk atau tengah sujud, nampak lurah kat belakang tu. Kan aurat ni susat ni, pinggang ni kena tutup. Ini adalah pakai seluar jin yang macam tu kan, londe gitu kan. Kita ni suka pakai seluar jin, perempuan pun pakai seluar jin juga. Jin dah tak ada seluar sekarang. Perempuan jangan pakai seluar jin, tak sesuai dengan zuruf Malaysia ni pakai seluar jin. Seluar jin ni dekat negara yang sejuk sesuai lah. Ini perempuan pakai seluar jin juga, dengan sendat mendatnya. Kalau nak pakai seluar jin, pakai labuh sampai tutup, sampai ke lutut. Ini pakai orang lelaki pakai seluar jin, dia pakai seluar jin juga. Orang lelaki ada dua larangan je. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada lelaki beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan mereka. Orang perempuan ada tiga. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihim, katakan bagi perempuan yang beriman, tundukkan pandangan, wa yahfazna furujahun, jaga kemaluan mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan nyatakan perhiasan melainkan yang zahir. Apa maksud perhiasan? Seluruh anggota perempuan perhiasan. Orang lelaki buka sampai ke siku tak ada masalah. Orang perempuan perhiasan. Kita orang lelaki kalau buka tangan kita, orang perempuan tengok, tak ada gairah lah. Tapi kalau orang perempuan buka, gairah kita. Sebab itu perhiasan, kecuali yang zahir. Maka ulama kata, di antaranya Imam Syafi'i, pendapat yang tak kuat muka dan pergelangan tangan. Kalau pendapat kuat Syafi'i pun seluruh tubuh wanita
termasuk muka adalah aurat. Jadi adalah masak macam-macam ya. Kalau tengok pergi Mekah, ada masak separuh, keluar mata sebelah. Jadi apa cerita tadi? Mata, ya. Kedua, aurat perempuan. Memang orang tak suka cerita macam ni ya. Tak glamour lah ustaz tu kalau cerita benda macam ni ya. Tapi cerita lah. Orang perempuan kena jaga. Jangan macam orang lelaki. Pakai seluar sendak mendat, baju t-shirt sendak mendat. Walaupun pakai tudung, tak guna pakai tudung tu. Bukan saya kata suruh buka tudung, tapi tak ada nilai tudung tu. Sekarang ni kita silap. Pakai tudung sikit, saya sudah berhijab. Dah, tudung lah, hijab. Hijab tu tutup muka. Kan Aisyah, orang datang tanya macam-macam soalan kat dia. Maka Sayyidina Umar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, apa sekarang ya? Macam mana? Ya Rasulullah, orang jumpa Aisyah ni, orang baik jumpa, orang tak baik jumpa juga. Alangkah baiknya kalau datang hijab, orang nak jumpa Aisyah melalui balik tabir. Banyak ya signifikan. Jiwa Umar ni sama dengan Quran. Bila Umar kata begitu, terus turun Quran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Bila orang nak tanya pada ummahatul mukminin, ibu orang beriman, itu isteri para rasul, maka tanyalah mereka daripada sebalik hijab. Tanya sebalik hijab. Itu namanya hijab. Tapi penggunaan kalimah tu tak betul. Seorang pelakon pakai tudung sikit, sekarang saya sudah berhijab. Itu pakai tudung, bukan berhijab. Berhijab ni makam tinggi. Semenjak turun ayat ni, orang tak jumpa lagi Aisyah. Orang tak tahu lagi muka Aisyah macam mana. Itu namanya hijab. Kalau setakat pakai tudung, saya dah pakai tudung. Itu pun tudung kecil je. Gitulah. Jangan cakap hijab. Jadi ini pun kena tingkatkan. Dalam puasa kurangkan melihat. Melihat perempuan yang bukan isteri kita, kecuali yang terpaksa. Darurat. Okey. Jadi mata, tangan, kaki. Kaki nak buat apa? Banyakkan pergi masjid, majlis ilmu, tazkirah seperti ini. Itu makam yang ketiga. Yang kedua, khusus. Adapun puasa al-khususul khusus, tinggi lagi. Apa saja yang menyentuh hati, perasaan, maka itulah. Kalau melarakan, ingat benda lain, tepis. Terbayang benda lain, tepis. Terfikir benda yang tak kena mengena dengan Allah, tak mengena dengan agama, tinggalkan. Jadi yang perlu diingat ketika itu Allah. Masya Allah. Di masjid ni saya tengok banyak habib-habib dah sampai. Jadi saya kira sudah biasa kita dengan amalan-amalan zikir. Betul tak? Betul kan? Kalau tak ada, saya nak turunkan amalan-amalan zikir yang simple, yang ada dalam hadis. Tak siapa yang boleh pertikaikan. Tuan-tuan amalkan zikir. Sebab semua tengok saya ada tasbih semua kan. Amalkan zikir 100 kali baca astaghfirullah. Pendek je cukup. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tak sampai 5 minit. 100 kali. Kemudian ikuti dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nak baca Sayyidina pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya kasih yang dalam hadis dan pendek. Istighfar, Nabi tidak kurang istighfar daripada 70 kali sehari semalam. Lafaznya astaghfirullah. Boleh astaghfirullahaladzim? Boleh, tapi panjanglah. Ini astaghfirullah aja, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam hadis astaghfirullah. Pendek. Kemudian salawat. Salawat ni, siapa salawat kepada Nabi sekali, man salla alayya marratan sallallahu bi ashran. Kita selawatkan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allah selawatkan dia 10 kali. Allah yang selawat. Kalau kita selawat daripada bawah ke atas, itu doa. Tapi kalau salawat daripada yang atas, Allah ke bawah, atas bukan Allah duduk ke atas,
Allah tu maha tinggi, maha besar. Kalau dia perintah pada kita, perintah. Kalau kita Rabbana afrigh alaina sabran, Tuhan masukkan ke dalamku kesabaran, itu bukan perintah, itu doa. Walaupun fi'il amar dalam bahasa Arab, fi'il amar. Jadi apa saya kata tadi tentang zikir, pertama astaghfirullah 100 kali. Yang kedua salawat 100 kali. Salawat ni tuan, saya nak cerita bagi faham betul ni. Sebab banyak orang pun dah tak faham kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi dah wafat lah, dia manusia, wafat lah. Jadi kenapa pula kita bersalawat kena berdiri macam Nabi ada di tengah-tengah kita? Saya nak terangkan, Nabi SAW betul wafat. Wafat tu ialah terpisah nyawa daripada jasad dekat dunia ni. Betul wafat, ya? Tetapi wafat para Nabi tak sama macam wafatnya kita. Sebab itu Nabi Muhammad dalam peristiwa Mi'raj semayang dekat Baitul Maqdis. Semua Nabi turun. Orang yang mati syahid, mati kan? Tapi Tuhan kata jangan kata mati, dia hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un wa antum la tashkurun, dalam ayat lain. Jangan kamu kata orang yang mati jalan pada jalan Allah itu mati, sedangkan dia hidup di sisi Allah, tapi kamu tak sedar. Masyitah. Lalu Nabi lalu kat kubur dia, bau harum dan wangi. Sebab dia mati syahid, mempertahankan imannya. Fir'aun suruh keluar daripada agama yang mempertahankan Allah. Dah. Akhirnya dimasukkan ke dalam kawah. Mati dia satu keluarga. Tapi orang ni syahid. Orang syahid hidup di sisi Allah. Okey. Kalau syahid, Tuhan kata jangan kata mati, dia hidup. Antara Nabi dengan syahid, siapa yang lebih tinggi kedudukannya? Tuan-tuan. Antara Nabi dengan syahid, siapa yang lebih tinggi? Sayyidina Hamzah, Sayyidul Syuhada, penghulu bagi para orang syahid, orang pertama syahid dalam Islam. Tinggi makam dia. Dengan Muhammad, siapa lebih tinggi? Muhammad lah. Kalau Sayyidina Hamzah tak mati, Allah kata jangan kata mati, dia syahid. Maka Nabi kita juga, walaupun dia wafat, nisbah bercerai nyawa berjasad, dia wafat, tapi di sisi Allah dia hidup. Yang tak wafat Isa Allah naik ke langit. Ada orang kata Hidir, Nabi Allah Hidir. Ada ulama kata Nabi Idris. Tapi yang lain semuanya berpisah nyawa daripada jasad, mati ya. Tapi di sisi Allah dia tidak mati. Maka sebab itu Nabi SAW dia cakap di antara kelebihan hari Jumaat, banyakkan salawat. Aksiru salawatikum alayya fa innaha ma'rudatun alayya. Banyakkan salawat pada hari Jumaat. Hari lain kena salawat juga, tapi terutama hari Jumaat. Kerana salawat kamu itu akan sampai padaku, dibentang kepadaku. Maka dalam hadis, bila kita bersalawat, Allah bangkitkan Nabi Muhammad untuk menjawab salawat kita. Maka sebab itulah kita bila ziarah Nabi di Madinah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan-kawan di Malaysia banyak sangat namanya, aku pun tak ingat. Kat airport pun tadi ada, mungkin salam padamu ya Rasulullah. Artinya berbeza. Kita salam kita sampai pada Rasulullah, tapi bila salam duduk di makam Rasulullah, kita dekat dengan Rasulullah. Berbeza. Seolah-olah dia hidup, dia duduk menjawab salam kita. Jadi tak boleh kita samakan mati kita dengan mati Rasulullah dengan macam matinya kita. Sehingga tak payah berselawat. Dia pun dah mati dah, kurangkan selawat.
Kemudian salawat yang macam kita tadi lepas baca Quran tadi tu, itu semua bid'ah tu. Ini pada mereka. Mereka tu Wahabi lah, susah sangat nak faham. Mereka tu Wahabi, semua tak boleh. Sedangkan Nabi suruh salawat. Amalkan salawat 100 kali. Yang ketiganya, ini pun 5 minit je, satu kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini 100 kali. Ini lama sikit, mungkin 10 minit atau 15 minit. Dan yang akhirnya ialah afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah. Amalkan 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau campur-campur tu 5 minit, 10 minit, 5 minit, dalam lebih kurang 10 campur 15, 25 minit, tak sampai 20 minit boleh habis. Tadi menjelang subuh ke sembahyang sunat, dan saya baca istighfar, salawat, la ilallah habis, subhanallah tak habis. Artinya berapa minit tu? 10 minit boleh banyak. Jadi amalkan ni. Bila tak ada je apa aktiviti, pegang tasbih hati. Kalau tak mulut, zikir ni, zikir orang mubtadi ialah dengan lidah. Subhanallah, hati kata maha suci Allah. Alhamdulillah, hati kata segala puji bagi Allah. Allah Akbar, hati kata Allah maha besar. Latih. Tapi bila sampai satu peringkat, lidah tidak bergerak tapi hati berdenyut, kita boleh berzikir subhanallah hati. Sebab zikir itu duduk di hati, bukan di lidah. Tetapi untuk melatih hati, kita mulakan dengan lidah. Jadi zikir itu allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah ketika dia berdiri, ketika duduk, ketika dia berbaring. Ingat Allah itu ingat di hati. Sebab itu bila kita zikir, cara ulama-ulama zikrullah, untuk berzikir ni, zikir kalau boleh senapas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau dapat 5 lah, dapat 6 lah. Sebab bila kita senapas, kita menggunakan hati kita, jantung kita. Jadi bukan lidah saja, tapi jantung kita. Dengan sendirinya jantung ataupun hati kita berperanan. Kalau kita tidak senapas, tak guna nafas, maka zikir kita itu pada lidah saja, tapi tidak masuk dalam hati. Yang pentingnya zikir itu pada hati. Jadi banyak masa kita dalam bulan Ramadan ni, kalau tak baca Quran, zikir. Satu amalan yang paling ringan, pahala banyak. Nak tahajud tetap malam, saya pun tak kuat tahajud. Nak puasa sunat tak kuat, tapi dengan zikir. Subhanallah saja memenuhi langit. Walhamdulillah, Allah Akbar, memenuhi langit, bumi dan seisinya. Timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi zikir la ilaha illallah. Banyak kelebihannya. Baca berfadilah amal yang tak boleh baca itu banyak fadilah la ilaha illallah. Jadi artinya gunakan masa untuk dekat dengan Tuhan, hati kita tu kontak dengan Allah sikit-sikit. Allah hati kita. Sebab itu saya kata di awal-awal tadi, saya kempen bukan saya jual tasbih ini sebenarnya jual tasbih ke apa kempen belilah tasbih. Sebab bila pegang tasbih, macam mana kita pegang handphone. Handphone kalau kita tertinggal, patah balik tu. Patah balik. Padahal dah 5 km, dah handphone kena ambil. Sekarang ni kita amalkan tasbih. Kita tinggal tasbih, dah ambil balik ambil tasbih. Sebab bila pegang tasbih, memang hati kita akan berdenyut. Allah. Paling kurang amalkan. Terutama dalam bulan Ramadan. Barulah kita nanti dapat mencapai makam khususul khusus. Kalau hati tak berzikir, nak khususul khusus macam mana? Jadi bila borak-borak, aku ni borak lama ni, tinggalkan. Zikir Allah. Ini makam kita nak capai.
Waktu cepat sangat ya. Dah 7:30 ya. Okey, saya ambil bagi sikit lah apa yang kita nak isi tentang bulan Ramadan ni ya. Dan ringkas ya. Pertama saya nak cerita tentang kelebihan bulan Ramadan. Ringkas ya. Dalam 5 minit ya. Rasul berkata, telah diberikan umatku di bulan Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi sebelum. Pertama, di permulaan bulan Ramadan, Allah melihat kepada umatku. Barang siapa yang Allah melihat kepadanya, nescaya tidak diazab ia selamanya. Ini bukan berarti Allah tengok dengan mata. Allah tak ada mata. Maksudnya dengan kefahaman yang kita faham, bila Allah lihat, dia macam kita tengok anak kita, tengok bini kita dengan penuh kasih sayang. Maka Allah tengok kita, maksudnya Allah turunkan kasih sayangnya, Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan nikmatnya, Allah turunkan barakatnya. Itu maksudnya bulan Ramadan. Bulan lain Allah sayang juga, tapi bulan Ramadan lagi kuat, banyak kasih sayang. Yang kedua, bau mulut mereka di petang hari lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Sebab itu kita bergigi sekarang ni boleh lagi sampai pukul 12. Lepas pukul 12 makruh kita bergigi. Tapi jangan telan batal ya. Masih boleh lagi. Jangan pula sebelum bulan Ramadan tak basuh gigi, tak gosok gigi. Nak dapatkan bau kasturi Ustaz? Sebulan Ramadan tak gosok gigi. Tak ada begitu. Ini kelebihan. Yang ketiga, para malaikat memohon keampunan untuk mereka setiap hari dan malam. Siang malam mereka kata, ampunkanlah, tengok hamba, tengok umat engkau, hamba engkau Allah, dia puasa kerana engkau, ampunkan mereka. Semua malaikat doa kat kita. Yang kelima, pada akhir bulan Ramadan Allah ampunkan segala dosa mereka. Allah ampunkan. Sahabat bertanya, adakah ini Lailatul Qadar? Bukan, kata Allah. Tapi bila orang dah habis kerja dia, dapat upah tak? Dia. Macam itulah orang puasa. Puasa sampai hari ke-30, maka Allah ampunkan dosa. Cuma ampunkan dosa ni kita kena minta. Kita ni, itu Nabi naik membar, Nabi kata, amin. Naik kedua, tangga kedua, amin. Tangga ketiga, amin. Member Nabi ada 3 anak tangga je. Kita berapa tangga? Mana member kita 3 anak tangga. Menghadap jemaah. Bukan daripada kanan kiri. Menghadap jemaah. Berarti kalau Nabi naik tu nampak belakang Nabi. Amin. Sahabat kata, ya Rasulullah, habis Nabi turun, kenapa hari ini khutbah lain macam? Masa kau naik tangga pertama, kau kata amin. Kedua, amin. Ketiga, amin. Maka Nabi kata, yang pertama tu, masa aku naik tangga pertama, Jibril kata, celaka orang disebut nama Muhammad tapi tidak berselawat ke atasnya. Celaka orang disebut Nabi Muhammad SAW tapi tidak berselawat ke atasnya. Ini apa tak? Nabi kata amin. Saya tak dengar apa selawat. Celaka apa? Celaka orang bila sebut Nabi Muhammad sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak celaka. Nabi kata amin. Yang kedua, Nabi kata, aku naik tangga kedua. Maka Jibril kata, celaka orang yang dia sempat bertemu ibu bapanya tetapi dia tidak berbuat ihsan kepadanya. Nabi kata amin. Nabi yang amin kan? Malaikat yang kata. Celaka orang dia sempat jumpa mak bapak dia, arti dia hidup, maknya masih hidup lagi, tapi dia tidak buat ihsan pada ibu dan bapa dia. Sebab ada orang dalam hadis Nabi yang lain, 15 perkara turun bala, di antaranya ialah wa ta'ar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Ada orang taat kat bini tapi derhaka kat mak dia. Ada orang buat baik pada kawan-kawan dia tapi menjauhkan bapa dia. Nak mengulur kat bapaknya susah. Tapi kalau nak kawan-kawan, jom. Aku belanja. Satu table ni, 1,000 aku belanja. Tapi nak ulur RM50 ke bapaknya, sebulan pun susah. Ni celaka orang. Orang ni layak turun bala. Apatah lagi kalau dengan bini, patuh. Tapi dengan mak, derhaka, kecil hati. Macam cerita Al-Qamah, cerita Jurai dan sebagainya. Jadi,
Nabi kata amin. Yang ketiga, Nabi naik tangga ketiga, celaka orang apabila masuk bulan Ramadan, dia bawa dosa yang banyak. Bila dia keluar Ramadan, dosa banyak itu juga bahkan bertambah. Maksudnya dia tak ambil peluang bulan Ramadan. Bukan kerana Allah tak nak ampunkan. Sedangkan Allah kata, mana hamba-hamba aku nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Mana hamba-hamba aku yang istighfar, aku nak terima istighfar dia. Tetapi daripada bulan hari 1 Ramadan ini sampai 10 tak terbit lagi perkataan taubat. Sampai 20 tak terbit lagi perkataan taubat. Sampai 30 habis Ramadan dah tak terbit perkataan taubat. Berat benar lidah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita ni tak ada dosa. Aku ni ahli masjid Ustaz. Macam tak ada dosa je. Celaka orang ni. Nanti di masa bulan Ramadan dosa, keluar Ramadan dosa juga, bahkan bertambah. Walhal Allah buka peluang nak taubat, nak ampun. Tapi kita ni berat lidah kita. Ini rugi je. Maka sebab itu, untuk mendapatkan puasa yang berkualiti, yang pertama, sejak malam pertama tegakkan solat tarawih berjamaah. Jangan ponteng tarawih. Kalau kita balik kampung, kalau tak sempat tarawih dekat RNR tu, paling kurang kat rumah. Kat rumah lagi cepat. Inna ataina kulhu lagi cepat. Tapi jangan sampai tak buat. Kan 20 rakaat ke 8 rakaat ke. Tak boleh 28. Jangan sampai tak buat. Yang kedua, bangun sahur. Jangan tak buat. Beza puasa kita dengan Yahudi sahur. Yang ketiga, selepas sahur bersihkan mulut dan nantikan subuh. Yang keempat, terbit fajar, tahan diri daripada makan, minum dan mendekati isteri dan segala yang membatalkan puasa. Yang keempat, di siang hari hendaklah jauhkan diri daripada perbuatan yang haram, bahkan juga perbuatan yang makruh. Yang kelima, usahakan segala solat fardu ditegakkan berjamaah. Kalau tak ke masjid surau dengan keluarga kita, tapi usahakan di masjid surau. Seterusnya, usahakan selepas solat zuhur dan asar sediakan waktu tetap untuk baca Quran. Bagilah masa untuk baca Quran. Yang seterusnya, segerakan berbuka bila tiba masanya. Berbuka dengan sedikit makanan yang manis, kemudian tunaikan maghrib, kemudian barulah sempurnakan makan. Tak apa nak makan terus, tak apa, tapi jangan sampai kenyang. Sebab bila kita lalu kenyang, kita rukuk tu, keluar balik tu, cendol keluar, orange keluar, semua keluar. Petang tadi bazar Ramadan, yang hijau, yang kuning, yang merah semua kita ambil. Bila sembahyang, keluar balik. Tengah rukuk, keluar dalam mulut. Apa hukumnya tu? Kalau ditelan, batal. Nak dibuang kat mana? Macam manalah sembahyang kita? Isyaknya, macam manalah maghribnya, macam manalah tarawihnya. Itu yang tak boleh 20 orang, tak larat. Makan banyak. Okey. Kemudian, pada setiap malam tunaikan tarawih, terutama 10 terakhir. Ini kita pula. Apa yang pernah kata? Satu banyak. Dua berjarang-jarang. Tiga lupa lah. Itu macam kita lah 10 Ramadan yang pertama banyak yang datang. Masuk 10 yang kedua kadang-kadang. Masuk 10 yang terakhir sikit-sikit. Tarawih kita ni 30 yang akhir tu, 20 yang 30 tu kosong. Masjid jadi kurang, satu sab, dua sab. Ini tak betul Okay, betul kan? Banyak kan? Kemudian banyak juga berdoa di waktu berbuka. Menjelang tu, nak buka tu, amalkan zikir yang saya hantar tadi tu. Istighfar, selawat ni. Dan kalau ada masa lagi, banyakkan doa. Terutama 5 minit nak berbuka tu, angkat tangan. Doa kat Tuhan, mintalah apa saja. Tak ada besar si Allah, tak ada berat si Allah, semuanya ringan di sisi Allah. Boleh minta apa saja. Mandi hadas sebelum fajar, supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan yang bersih. Menahan lidah, berdusta, bertengkar, memperkatakan yang tidak berfaedah, memfitnah, mengumpat dan perkatakan kehormatan manusia. Yang seterusnya, menahan diri daripada pengaruh marah dan daripada sikap yang tidak baik, kurang sabar dan sifat tercela. Yang seterusnya, mencari ketakwaan dan bersyukur. Cari dia apa-apa ibadat taat yang boleh takwa. Yang seterusnya, mempergunakan segala waktu untuk mendalami masalah agama.
tak larat nak zikir, tak larat baca Quran, dengar ceramah, dengar tazkirah, dengar kuliah. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita pada pagi ini. Minta maaf lewat sikit ya. Mudah-mudahan pagi Ramadan yang pertama ni kita bermotivasi, bersemangat, berazam untuk meningkatkan puasa kita daripada tahun-tahun yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal rizq wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah wa afallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arzaqana wa sallim ikhwanana wa sallim buyutana wa sallim amwalana wa sallim banatina wa sallim auladana wa sallim kulla shay'in a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.